semuanya. Okay, so malam ni apa khabar semua? Pagi Coach Linda, Masya Allah pagi. Apa khabar semua? Baik ke? Baik sangat ke? Alhamdulillah, nikmat, Masya Allah. Okay, hebat sangat. Kita ajak lagi ramai-ramai join lagi kelas malam ni. Malam yang penuh. Setiap Khamis kita ada malam yang penuh tepu dengan ilmu. Dan kita tidur dengan ilmu, besok bangun pagi dengan ilmu. Okey. So, malam ni ajak lagi ramai lagi. Kita peramaikan kita punya majlis pada malam ini, insya-Allah. Ajak-ajak ramai-ramai. Siapa masuk lambat memang rugi sangat-sangat, okey? Sekarang Kak Zu nak tanya, siapa dekat sini orang baru? Orang baru bagi Kak Zu satu yang mana baru hadir sistem Day Rich Academy Global pada malam ni. Masya Allah, satu lah. Okey. Banyak satu keluar ni. Baru hadir ke? Sebelum ni tak hadir ke? Okey. Alhamdulillah, tahniah. Okey, lagi satu Kak Zu nak tanya. Siapa orang baru yang baru register ataupun belum register ataupun baru pagi tadi register ataupun baru minggu lepas register? Cuba bagi Kak Zu New Eagle. Type New Eagle. Kita nak tengok sikit siapa yang bakat terbang ni. Ain Safia, New Eagle. Samsida, New Eagle. New sangat-sangat ni. Nur Damia, New Eagle. Masya Allah. Kita suka sebab apa? Semangat baru sebenarnya ni. Walaupun hari-hari datang kelas tapi semangat baru. Sebab tu dia type New Eagle. Masya Allah. Kalau tak baru tiap-tiap hari, tak bagus sebenarnya. Nanti dia lambat, jadi lama kan. Dia tua kan, dia malas macam tu. So New Eagle. Masya Allah, sangat-sangat hebat. Okey, tahniah Kak Zu nak ucapkan tahniah kepada yang dapat hadir pada malam ni. Dan kita ajak lagi ramai-ramai supaya kita boleh tahniahkan dia orang juga. Especially team member kita lah kan. Dia orang kena ada kat sini. Okey, kenapa Kak Zu ucapkan tahniah? Sebab you berada dalam kelas yang betul, you berada dalam grup bisnes yang betul iaitu Rich Academy Global dan you berada bersama leader yang betul dan mentor yang betul. Betul dari segi apa? Betul dengan mengikut sistem dan juga ada nilai dan proof. Itu yang kita nak kan. Kita nak leader yang ikut sistem, ada nilai dan ada result dia. Bukan cakap tin kosong sahaja, okey? Kling 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 tong. Nanti jadi lagu siapa? Hey Husani. Tengklenting kelentong. Jadi gitu. Okey? Okey. Jangan start nanti menyanyi, nanti jadi Karok Midnight lagi. Hari ni kan Coach Linda dah dapat hadiah, nanti jadi Karok Midnight lagi. Masalah. Okey. So seperti semua orang tahu, Kak Zu first kali Kak Zu nak ingatkan, setiap hari Khamis kita ada sistem day kita yang mana kita akan ada motivasi daripada JLT Yusrida Osman. Kita akan ada topik tentang produk, tentang bisnes daripada leader-leader hebat Rich Academy Global. Dekat sini, siapa nak jadi speaker dalam Rich Academy Global? Type nama you, speaker Rich Academy Global. Type. Cepat. Kak Zu nak tengok nama ni. Cepat. Rich Academy Global kena cepat. Tak boleh lambat-lambat. Cepat. Tak ada lagi ni. Macam tak nak jadi je. Okey. Type nama you. Okey. Speaker Coach Linda. Masya Allah. Hebat sangat. Kita doakan siapa yang type nama dia ni nak jadi speaker Rich Academy ni. Cepat-cepat naik manager AM. Sebab apa? AM manager yang boleh berada dalam team speaker Rich Academy Global. Yang penting kena bagi komitmen. Okey. Masya Allah. Okey, seperti yang kita semua tahu, kita ada poster. Siapa yang tiba-tiba dijemput hadir pada malam ni, mesti dah tengok poster kan? Poster tentang Elo8. Yang bestnya, MC sendiri tak sedar yang dia MC malam ni. Dia boleh terkejut. Muka aku punya MC. Dia terkejut macam tu. Okey, so Alhamdulillah malam ni kita akan memperdengarkan kupasan-kupasan tentang Elo8 daripada seorang speaker yang sangat-sangat hebat, speaker yang sangat-sangat rapat dengan Kak Zu, speaker yang sangat-sangat Kak Zu katakan
kalau kau tengok semut tu, kau geram nak kenyit-penyit dia. Tapi ini semut yang bukan suka-suka kau boleh penyek tau. Dia macam semut Selangor, dia gigit kau balik bengkak macam tu. Itulah speaker kita pada malam ni. So, sebelum Kak Zu teruskan dengan speaker Kak Zu, korang dah kenal ke Kak Zu ni? Wah, korang dah kenal ke Kak Zu ni? Kepada orang baru, Kak Zu nak memperkenalkan diri Kak Zu. Kak Zu merupakan Senior Eagle Manager Zuraida binti Chehab. Okay, umur memang dah 4 series lah. Orang kata kalau Mercedes tu mahal sangat-sangat dah tu kan. BMW, 4 series. Okay. So Kak Zu ni, hubungan Kak Zu dengan speaker pada malam ni, kami adalah upline dengan downline. Upline dengan downline yang mana Kak Zu sangat berbangga dengan beliau. Okay. Beliau merupakan orang pertama yang menjadi Kak Zu punya fighter, orang pertama yang sama-sama dalam bisnes Forever Living, dan orang pertama yang Kak Zu rasa macam dia adik-beradik pun ada lah, macam adik-beradik lah. Gaduh ada gaduh, macam tu lah. Korang akan rasa upline dengan downline ni memang akan gaduh. Tapi gaduh-gaduh manja lah kan, janganlah gaduh-gaduh lari, gaduh-gaduh manja best. Cubit-cubit, geram macam tu kan. Tapi dia tak buang, dia macam tu baru best. Okay, so speaker pada malam ni Senior Eagle Manager Nur Izzati Ghazi. Okay, Nur Izzati binti Muhammad Ghazi merupakan seorang ibu 3 orang anak yang comel-comel belaka. Yang comel-comel belaka. Isteri seorang pegawai kerajaan, okay, isteri seorang pegawai kerajaan dan merupakan bekas jururawat sama macam Kak Zu. Sama, kami semua sama, okay? Sama macam Kak Zu, cuma badan je yang tak sama. Dia kecil, Kak Zu besar, okay? Okay. Dan beliau merupakan orang yang sangat introvert, yang sangat pemalu, semualah. Kalau dia selalu cakap dengan Kak Zu, saya ni cini. Aku selalu bantai dia. Kau tu boleh, kau ada semua tu. Kau yang kena kembangkan diri kau. Macam tu. Dan kini di platform Forever Living, Kak Zu sangat-sangat berbangga kerana dia boleh menapak lebih tinggi daripada Kak Zu sendiri. Okey? Dengan hanya berbekalkan ilmu-ilmu daripada mentor, ilmu-ilmu daripada kelas-kelas yang ada. Okey? Beliau melangkah bukan setapak demi setapak tau. Beliau melangkah 1000 demi 1000 tapak untuk kehadapan, dan kini masya-Allah pada tahun lepas beliau naik manager hanya dalam masa 5 hingga 6 bulan sahaja. Tak ambil masa lama. Dia tak nak bertangguh lagi dah. Sebab apa? Dia nak duit sekarang. Korang nak duit sekarang tak? Korang nak duit sekarang tak? Korang nak duit sekarang tak? Jawab kat ruangan komen. Sebab beliau nak duit sekarang, so beliau menapak 1000 tapak, 1000 tapak, 1000 tapak. Bukan setapak lagi dah. Okey? Dan demi bulan demi bulan beliau meraih pelbagai kejayaan, pelbagai achievement dalam Forever Living. Yang terbaru beliau telah mengeluarkan sebuah kereta idaman untuk seisi keluarga. Bukan calang-calang Kita punya majlis untuk meraihkan tu pun secara online dan offline. Pernah ke termimpi korang nak buat macam tu? Beliau pun tak termimpi macam tu tau. Ini adalah orang kata apa? Climax beliau yang mana doa beliau selama ni didengari oleh Allah Subhanahu Taala, dan inilah sedikit demi sedikit pencapaian beliau. Bukan sikit lah, Kak Zu rasa banyak sangat dah ni. Beliau pun tak tertadah dah sebenarnya. Sebab tu beliau lebih banyak memberi lagi. Sebab kita tak tertadah, kita kena banyak memberi. So alhamdulillah malam ni Senior Eagle Manager Nur Izzati Ghazi akan lebih banyak lagi mengupas tentang aloe vera, tentang aloe yang mana you all sangat-sangat perlu tahu. Dan daripada sinilah bermulanya detik kickstart untuk kesihatan diri anda semua. Okey, siapa dah ready untuk kelas malam ni? Siapa dah ready untuk kelas malam ni? Sebab nanti tahun depan you all tak jumpa speaker kita. Dia akan berada di Abu Dhabi. Okey? Dia akan berada di Abu Dhabi dan di Cancun. Kan tak ni, siapa tak ready kan tak boleh dengar dah. Speaker kita ni berucap. Ready? Seorang dua je ready, yang lain tak ready ke?
Susah macam ni. Kalau ready bagi api. Api. Daripada mula tadi Kak Zu tengok api banyak sangat kan. Bagi api. Masya Allah. Okey. Tanpa melengahkan masa lagi, Kak Zu akan menjemput tak lain tak bukan seorang adik, seorang anak didik, seorang fighter dan sekarang menjadi seorang leader dan juga mentor dalam Rich Academy Global. Tak lain tak bukan Senior Executive Engineer, tukar. CBM Nur Izzati Ghazi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih CBM Zuraida untuk introduction yang sangat-sangat membakar semangat. Biasa kita kat Forever Living ni kita rasa membakar each other. So siapa rasa Kak Zu ada seorang mentor yang hebat, cuba bagi api. Kita sambung api sebab kita nampak dah daripada awal lagi api yang banyak. Sebab mereka semua sedar betapa speaker ni memerlukan aura, memerlukan energi daripada anda semua. So thank you Kak Zu sebab Kak Zu kalau tak bagi energi memang kena marah Kak Yus. Kak Zu, kenapa kau tak bagi energi nanti Zati pun down? Itulah nanti Kak Yus marah nanti. So terima kasih Kak Zu sebab bila Kak Zu bersemangat, so insyaAllah disambung pada Zati. So Zati akan keep bersemangat untuk meneruskan kelas malam ini. Okay, so siapa yang tak pernah join, tak pernah masuk kelas Alo 8 ni. Zati kelas Alo 8 ni dia sentiasa mendengar. Sentiasalah dengan kelas Alo 8 daripada speaker. Tapi ini adalah first time Zati menjadi seorang speaker untuk Alo 8 sebab Zati suka jadi speaker sebab berbeza daripada kita mendengar dan kita sendiri yang mengajar. Jadinya kita akan dapat ilmu lagi banyak. Okay, so izinkan Zati untuk Zati share screen. Sekejap. Okay. Kenapa Saya besarkan screen. Okay. Siapa kat sini tadi kan Kak Zu dah tanya kan siapa orang baru. Zati cuma nak klasifikasikan sedikit. Siapa yang dekat sini dia join Forever sebab dia nak ikhtiar untuk dia sihat. Mungkin ada sakit apa-apa ke ataupun ialah yang dia rasa dia perlu sihat. Sebab tu dia perlu minum aloe vera. Ataupun ada lagi yang ni type 1. Maksudnya dia nak sihat. Ataupun satu lagi kategori dia masuk Forever ni sebab dia memang nak bisnes. Lepas je apa yang dia bentang JP, dia terus nak bisnes. Tak tunggu testimoni dah. Tak tunggu nak guna produk. Aku semangat nak buat bisnes. Type 2. Siapa nombor 1, siapa nombor 2? Kita nak tengok klasifikasi dia. Okay. So, siapa nombor 1? Syamsidah 1. Okay, nak guna produk. Kalau yang dah guna produk tu cuba type. Mana tahu ada testimoni, type kat ruangan chat. Kita boleh leverage sama-sama testimoni masing-masing. So print screen, share lah dekat WhatsApp status. Ataupun dekat Facebook boleh tapi jangan tunjuk produk lah, jangan overclaim. So kita teruskan kepada kita punya nikmat tahai 1 dan 2. Oh bagus, 1 dan 2. Okay, good. Sama macam Zati 1 dan 2 juga. Okay, nampak tak poster? Cantik tak poster? Ni poster pada orang hebat yang buat ni iaitu supervisor Zati, iaitu Zati Anwar. Terima kasih Zati buat poster untuk Kak Zati sebab kalau buat sistem dia Rich Academy, Zati serahkan kepada dia. Kalau poster biasa Zati boleh buat. Okay. So terima kasih Kak Zu kerana sudi jadi MC Zati malam ni. Walaupun dia terkejut, dia terkejut, mesej Zati dia terkejut dia ada MC malam ni. Okey. Zati beritahu tak apa Kak Zu relax je. Walaupun terpaksa, walaupun dia rasa tak ingat. Lain macam Zati ni alamak aku MC kau ni. Jadi lain punya perwatakan kan. So okey, ini adalah sedikit sebanyak tentang diri Zati. So mungkin ada yang tak kenal lagi. Kalau yang dah kenal is okay. Zati just nak introduce diri Zati kepada mereka yang baru. So sebab Zati nampak ada nama baru malam ni. Jadinya kita introduce sikit lah. Tak adalah terjah je kan Kak Zu kan. So nama adalah Nur Izzati binti Muhammad Ghazi. Zati berumur 33 tahun. Dah tua dah kepala 3 dah. So kalau berumur 30 tahun ke atas ni kita kiranya kena berhati-hati lah. Dah banyak dah kena jaga kesihatan optimum dah. Bahaya dah. Kita ni dah masuk pada faktor risiko dah. Alright, so dah berkahwin, ada 3 orang anak. Zati merupakan seorang jururawat, hampir 10 tahun pengalaman. Zati bekerja di 3 hospital lah. Pertama di IJN selama 7 tahun. Lepas tu Zati pindah ke Kota Damansara. So di sini Zati bertemu dengan apa yang Zati iaitu Kak Zu. So alhamdulillah setiap apa yang Allah aturkan dalam hidup Zati ada hikmah yang besar yang Allah bagi. So jawapan ni pada hari inilah di mana Zati sekarang.
Zati adalah diploma in nursing under AJN sponsorship. Lepas tu Zati merupakan pelajar di tanah air sendiri di Kelantan, di SMKA di Kelantan, sekolah agama lah. Zati join Forever pada bulan 4 2019. Masa ni mungkin ada yang tahu Zati terpaksa join. So Zati kesian kat Kak Zu, asyik promote je, asyik bawa aloe vera je. So Zati pun terpaksa lah join. And then pada bulan 12 2019 Zati terberniaga sebab masa tu sebab Zati nak minum produk saja sebab kolesterol tinggi, dah rasa dah simptom-simptom toksin banyak tu dah alami. Dia punya kolesterol tu dia memberi impak pada kita punya taraf kesihatan di mana rasa tak sedap badan. Macam-macam rasa lah. Tapi Zati tak mampu nak minum suplemen sebab makan pun tak cukup, apatah lagi nak minum suplemen. So tak nak Zati kena berniaga. Okay, so daripada situlah bila Kak Zu datang bentangkan GEP pada Zati, di situlah episod kehidupan perjuangan sebagai seorang fighter di Rich Academy. Okay, daripada nak guna produk dan terpaksa berniaga. Tapi bila nampak GEP terlalu hebat, Masya Allah, rasa ya Allah satu harapan besar yang Zati boleh buat dekat Forever Living ni. Dari segi apa, faktor apa, Zati percaya yang Zati boleh. So nilai kepercayaan ini adalah sangat-sangat besar sebagai seorang FBO, sebagai seorang fighters dan sebagai seorang leaders. Okay, kena percaya anda boleh berdasarkan result pada kita punya mentor-mentor yang ada di Forever Living. Okay. So slide seterusnya. Okay, sebelum tu nampak kan ada Zati daripada seorang jurawat. Kak Zu cakap tadi Zati adalah seorang yang introvert, tapi dengan didikan, dengan bimbingan daripada mentor GIT Yusri Ottoman, daripada Kak Zu, daripada semualah supporter Rich Academy. So Zati berubah daripada introvert, tak reti, malu, everything lah, low self esteem, semuanya ada. So Zati boleh bercakap di hadapan dan sekarang Zati adalah speaker kepada Rich Academy dan insyaAllah Zati merupakan speaker kepada BOI. InsyaAllah bulan 12 nanti hujung bulan kita jumpa hujung bulan. Ada tajuk tak tahu lagi tajuk apa. So ini antara pencapaian terbesar sebagai seorang anak didik di Rich Academy, bukti daripada mentor yang mengajar kita. So inilah hasilnya. Okay, sebab Zati percaya. Alright. Okay, Zati tak share banyak sangat tentang latar belakang Zati. Okay, ini antara kejayaan terbesar untuk tahun 2021. 2020 Zati capai 1.5K Global Daily Achiever. Zati tak capai CBM, tapi alhamdulillah rezeki pada tahun ini Allah bagi 2 untuk finish strong. 2. So 1.5K. Doakan Zati untuk capai 2.5K CC sikit lagi. Hopefully dapat settle bulan depan. Dan Zati dah capai CBM, Chairman Bonus Manager level 1. Sebagai seorang jurawat dahulu tak pernah ada senior jurawat ke, jadi mentor ke, tak pernah. Tapi kat Forever Living ni sapu habis pangkat. Dah tempoh 2 tahun. Tak sampai 2 tahun lagi. Nampak tak? Inilah kebaikan yang anda kena tahu tentang marketing plan Forever. Best sangat. Orang biasa boleh jadi luar biasa. Kerana apa? Kerana sistem. So follow system, alright? So sama-sama kita doakan semoga Kak Zu CBM. Tahun ni kita doa sama-sama semoga mungkin ada daripada kita ni doa mudah termakbul. So doakan sama-sama semoga Kak Zu CBM tahun ni. Zati nak sangat. Apa yang Zati jadi CBM sama dengan Zati. So antara kejayaan yang terbesar buat Zati tadi Kak Zu dah bagi tahu. Kak Zu kata kereta idaman. Ini bukan kereta idaman Zati. Bukan. Tak pernah terfikir pun nak beli kereta ni. Kereta idaman Zati pada kalau ikutkan vision board Zati ada CRV saja pada tahun lepas. Pada bulan 1 2020 ada CRV saja. Tapi terpaksa beli Velfire ni. Jadinya bukan kereta idaman tapi terpaksa beli kerana apa? Kerana kita berdasarkan bonus kita ni kita mampu untuk beli kereta yang lebih besar. Alright. So terima kasih. Kalau dahulu Zati pergi event GIT Yusida untuk majlis penyerahan kereta, tapi untuk tahun ini GIT Yusida dia datang, Kak Zu datang untuk meraihkan kemeriahan, kegembiraan, kesyukuran ni. Sebab tahun lepas masa hari tu Kak Yu cakap dia nak lihat anak didik dia. So di sini Zati sebenarnya majlis ni dia lebih kepada 2 perkara di sebalik majlis ni. Zati nak buktikan yang bimbingan GIT ni
boleh memberi satu perubahan hidup yang besar pada orang biasa. So inilah bukti dia, Izati. Bukti dia. Bukan Izati seorang, ramai lagi. Ramai kalau anda melihat ramai bukti-bukti kejayaan hasil daripada didikan daripada mentor dunia kita. Okay, so ini salah satu sebab kenapa Izati nak sangat buat event penyerahan kereta ni. So satu lagi bukti di mana bila kita follow sistem, inilah hasil dia. Okay, so terima kasih buat semua yang sokong Izati sepanjang Izati menjadi seorang fighter, seorang leaders. Dan terima kasih buat Kak Yus, Kak Zu kerana selalu push Zati. Kalau tak push, kalau tidak rasa sakit, Zati tak akan rasa bahagianya merasa benda ni. Bahagianya ada inilah nilai-nilai yang baik. Dan di samping nilai-nilai yang baik ni kita dapat lagi benda yang lagi besar, iaitu dapatnya kemewahan lah, lifestyle di Forever Living. Okay, so inilah income Zati sepanjang setahun 10 bulan di Forever Living. Okay, dah daripada tahun lepas LCM Leaders Club Members di mana income tahunan melebihi 200k. So tahun ni dia finish strong lagi di mana kita President Club Members PCM kita injak lagi jadi PCM. So dengan income sepanjang 10 bulan ni ada 317,000 dah Zati dapat dekat Forever Living ni. So total untuk 2 tahun setahun 10 bulan adalah RM487,845.93. Banyak tak? Banyak tak? So macam Allah Akbar, betul ke ni? Betul ke? Inilah platform yang paling tepat untuk anda berjuang, di mana satu saat pun tidak akan merugikan, tidak dikhianati kalau anda percaya. Sebab tu kalau anda melihat Zati ni suka buat poster, sukalah buat apa-apa pun yang Zati rasa, sebab apa? Nilai Zati pada poster tu Allah nampak. Walaupun kecil je benda tu, kecil. Tapi Zati yakin setiap apa yang Zati buat kat Forever Living ni Allah nampak. Walaupun kecil. Itulah nilai kepercayaan yang Zati rasa bersyukur Allah beri pada rasa hati ni, di mana pasti walaupun sekecil zarah kebaikan kita buat, kita nak ubah hidup, pasti Allah nampak. So percayalah, ada balasan kebaikan buat kita. Taklah forever ni dia cepat lambat, tapi pasti kedua-duanya menang. Mesti menang. Kalau kita lagi agresif, lagi cepatlah kita berjaya. Sebab tu kena ambil faktor kelajuan, speed. Dalam kita nak kelajuan ni, dalam kita speed ni, kita kena berubah lah. Kalau tak berubah, kewangan tak akan berubah. So buat something yang dah high dah limit dah, tak tahu nak buat apa dah. So akhir sekali serah segalanya urusan kita kepada Allah, untuk Allah beri keputusan yang terbaik berdasarkan kepada usaha kita. Okey, yakin, percaya. Ini yang Kak Aziz cakap, yang Kak Aziz cakap sentiasa pada Zati, fikir yang baik-baik. Alright. So semoga anda semua yang hadir malam ni 110 orang menikmati jumlah ini pada suatu masa yang Allah bagi bila anda bersedia. Okey, percaya. Alright. So Zati nak masuk pada topik kesihatan kita. Malam ni Zati akan cerita lebih sikit daripada perut. Pada bahagian perut. Sebab kita ni tak jaga perut kita. Melantak je kerja, tak sedar diri. Itulah diri kita. Semalam ni Zati akan lebih fokus pada sedikit lah tentang kesedaran kesihatan untuk kita jaga kita punya rumah ni. Rumah tempat sumber penyakit datang. So untuk dalam tempoh 2 minit ni Zati nak tunjuk satu video. Mungkin dah ada yang melihat video ni, jadinya kita refresh balik. Okay.
Okey, nampak tak tadi video? Siapa rasa dia tengok seram ke tak ada perasaan? Apa perasaan anda bila tengok video tu? Okey, so sebenarnya benda-benda macam ni ia adalah satu nak macam ni, dia nak spark mind kita supaya kadang-kadang kita kena lihat benda macam ni supaya kita ni tak adanya setiap masa je happy life. Makan apa saja. Jadinya kalau anda melihat pada video tadi, berdasar kepada beberapa penyakit, contohnya kencing manis, irritable bowel syndrome, kanser, itulah keadaan ususnya. Tapi adakah anda nampak keadaan usus anda sekarang? Adakah anda pergi buat kolonoskopi, pergi tengok buat OGDS ke? Adakah anda buat semua tu? Tak ada kan? Sakit tak sakit, tak ada maknanya nak pergi cek usus kita, betul tak? Rasa takut tak? Ida Nozal seram, Kak Ku seram, takut, betul, risau Kak Zu risau So inilah yang Zati nak bagi kesedaran kesihatan sedikit lah malam ni di samping kita menuntut ilmu iaitu tentang Aloe. So nampak tak untuk slide Zati yang seterusnya adalah perut itu rumah penyakit. Betul tak? Rasional tak perut itu rumah penyakit? So maksud perut dalam hadis di atas bukanlah saiznya tetapi apa yang diisi ke dalam perut berupa makanan dan minuman. Nabi mengatakan lagi perut tu semacam telaga bagi badan, urat dan pembuluh darah. Apabila perut itu sakit maka pembuluh darah itu akan membawa penyakit. Okey, kalau kita nak cek penyakit, kita cek darah kan? Betul tak? Dia memang related antara usus ni dengan organ-organ yang lain. Sebab tu bila usus kita kotor, so dia akan mudahlah membawa penyakit pada organ-organ yang lain juga. Sebab tu kita bagi tahu yang usus ni adalah rumah penyakit. Tak ada tempat yang paling kotor di dalam badan anak Adam ni melainkan dia punya perut. So ianya kerana apa? Kerana faktor kita punya lifestyle kita punya cara makan, kita punya semua ni ada yang kita boleh kontrol, ada juga yang kita tak boleh nak kontrol. Tapi the most penyumbang untuk penyakit kita ni adalah kerana kita punya emosi, perasaan kita dan juga nombor 2 adalah kerana pemakanan kita. Okay? So sebab tu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau anda boleh ikut kata ni, ayat ni, insya-Allah kita selamat. Kita selamat untuk kita melalui tempoh kehidupan kita ni dengan lebih baik, lebih sihat dan lebih bahagia. Alright, so seterusnya adalah kanser usus. Zati hanya pointed malam ni kepada kanser usus kerana apa? Anda lihat kat sini, kanser nombor 1 paling tinggi dalam kalangan lelaki dan juga ini adalah kedua tertinggi berlaku di kalangan wanita selepas kanser payudara. Kesian wanita. Kesian sungguh. Okay, so para wanita, kadang-kadang kerana kita ni terlalu berdepan dengan stres hidup, tekanan hidup. So benda ni juga menyumbang untuk kita lagi cepat berhadapan dengan risiko penyakit kronik ni. Jadinya kita kena sayangi diri, kita kena bahagiakan diri, gembira sentiasa untuk kita elakkan penyakit-penyakit ni. Lagi teruk kalau orang tu stres je dia makan. Stres je makan, hobi dia. Itulah dia punya cara dia nak reducekan stres dia adalah dengan dia makan. Ini lagi bahaya. Dah stres, top up pula dengan makan. So nampak kat sini ini adalah kanser usus. Okay, and then dah lah nak detect ni kena scope kan, dah rasa sakit kat situ, rasa sakit ni nak tahu result tu, takut kan. So benda ni nak cegah ni adalah salah satu perkara yang sukar pada ramai orang. Tapi anda semua di depan Zati ni bersyukurlah kerana Allah bagi rasa untuk anda kena mencegahlah kalau kita tak ada penyakit kronik lagi. Kita ni di kalangan Tuhan pilih kita untuk berada pada kalangan orang yang nak sihat sebelum datangnya penyakit ni. So boleh nampak dekat bawah ni angkat ni tak nampak. Okey, boleh nampak kat bawah ni the Black Panther star Chadwick Boseman died 4 years after a stage 3 colon cancer diagnosis. Ada pelakon Abu Bakar Jua, kanser usus dan kanser hati, meninggal pada tahun 2020. Dan juga ni pada Charles Angel punya star lah, Farah Fawcett,
died due to anal cancer. So sebenarnya adalah cancer. So mungkin kita ni tak terlalu terdedah dengan benda ni. Tapi kalau kita yang medical line ni memang sentiasa terdedah dan kadang-kadang tak boleh cakap juga. Kadang-kadang nurse pun dia tahu tapi dia makan juga. Benda ni dia macam inilah, dia tak mengambil iktibar. Tapi sedikit sebanyak kita ambil iktibar apa yang ada di hadapan kita. Lagi-lagi lah mereka yang bukan medical line sebab tak ada di hospital kan, jadi tak nampak apa yang berlaku sebenarnya di dalam hospital tu. Macam-macam penyakit ada. Okay, so seterusnya adalah ini adalah kita punya perut. Okay, kita punya perut, nampak tak? Kita ada 3 ruang dekat sini. So ini jadi cakap berdasarkan hadis lah. Berdasarkan hadis, sebab tu kita kena makan bila makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Okay, so dekat sini kita tak 1/3 udara, 1/3 ruang udara, 1/3 adalah untuk kita minuman, lepas tu satu lagi untuk ruang makanan. Okay, so dekat sini kita baca sikit lah. Tidaklah anak Adam memenuhi kantung yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya, maksudnya untuk tenaga. Namun jika ia harus melebihinya, so hendaklah 1/3 perutnya diisi untuk makanan, 1/3 untuk minuman dan 1/3 lagi untuk bernafas. Okey, kalau anda makan berlebihan, apa yang anda rasa? Apa yang anda rasa? Rasa lagi bertenaga ke? Atau anda rasa malas? Anda rasa sesak nafas? Apa yang anda rasa bila anda makan berlebihan? Cuba type kat ruangan chat. Cuba type. Apa perasaan bila makan banyak? Kita ni bila makan sedap, kalau kita makan sedap, kita berhenti ke kita nak makan lagi, nak tambah lagi? Okey, rasa mengantuk, betul, kita akan rasa mengantuk. Cuba type apa yang rasa kita makan berlebihan? Perut tak selesa. Okey, susah nafas. Ini antara implikasi dia bila kita makan berlebih-lebihan. Tak boleh. Okey, tak boleh makan berlebih-lebihan sebab pada waktu itu kita akan rasa tak selesa, kita akan rasa lagi mengantuk, rasa bukan menambah tenaga tapi meletihkan lagi. Okay, so macam ada satu video daripada Tun M, dia cakap kalau dia, tabiat makan dia, kalau dia makan makanan yang sedap, dia akan berhenti. Tapi bagaimana tabiat makan kita? Kalau Zati, kalau makanan sedap, Zati makan lagi. Itu tabiat makanan kita yang tak sihat. Sebab kita tahu makanan yang tak sihat, makanan yang sedap adalah racun. Makanan yang sedap adalah racun. Kenapa? Kerana itulah antara yang akan membawa penyakit lagi dekat kita. Makanan yang manis, makanan yang masin. Jaji kan dia rasa macam masin sedap kan. Ini makanan-makanan yang boleh mendekatkan lagi penyakit itu datang pada kita. Okay, so lepas ni kalau makan kita berpada-pada lah. Okay, kita berpada-pada, maksudnya tak payah berlebihan. Ada setengah orang bila dia makan tu sedap, lepas tu baru dia menyesal. Lepas tu baru dia menyesal, apa aku makan banyak ni, macam mana tak nak kurus ni kan. Okay, so seterusnya adalah ini saya nak share sedikit fakta 20 minit. Apa itu 20 minit? 20 minit adalah masa yang diperlukan untuk perut menghantar mesej kenyang ke otak. Okay, kat sini nampak kapasiti. Okay, just baca kat sini apa itu perut. Dulu masa Zati kerja nurse dulu, masa Zati seorang student diploma dulu, Zati suka tajuk GIT ni. Apa ni, gastrointestinal tract. So perut manusia adalah satu kantung berbentuk J, anda boleh nampak kat sini yang dibuat daripada lapisan otot yang boleh meregang. So secara umumnya perut manusia boleh mengisi 1 liter makanan dan minuman dalam satu masa. Tapi sekiranya disumbat makanan tanpa henti, perut boleh meregang sehingga 4 kali ganda dan mengisi hampir 1 galon makanan serentak. Nampak tak? Dahsyat. Sebab tu kena makan perlahan-lahan supaya dalam tempoh 20 minit ni kita punya dia dapat menghantar ke otak. Ini tempoh masa untuk kita beli. Sebab tu kita digalakkan kalau ikut Islam kena makan, kena kunyah kalau ikut sunnah Nabi 40 kali. Tapi tak ramai yang boleh buat benda ni kan. Tambah lagi seorang nurse macam Zati ni, macam Zati seorang nurse ni nak makan cepat je. Walaupun kadang rehat setengah jam tapi kadang-kadang sebab pesakit tak okey, terpaksa keluar. So tempoh makan tu tak sihat. Terpaksa kunyah cepat, tak sempat. Itu yang membahayakan pada kita punya usus kita, pada kita punya perut. Kita melawan fitrah perut kita ni, di mana ia membebankan lagi usus kita untuk bekerja. Sebab kita tak kunyah dengan proper. Betul. Okay. So seterusnya, makan dengan perlahan dapat mengelakkan dari terlebih makan. Okay.
Okay, so sekarang ni Zati nak masuk pada tanda-tanda awal badan banyak toksin. Kenapa? Kenapa tiba-tiba Zati masuk bab toksin ni? Okay, kerana daripada faktor-faktor pemakanan yang Zati explain tadi, makan makanan yang berlebihan, makan makanan yang makanan viral, kita suka makan makanan fast food, junk food, semualah. Even kita makan ayam pun kita terdedah dengan toksin, iaitu dari hormon itu sendiri. Untuk dia besarkan ayam tu ada hormon. Kita mungkin tak mampu lah nak beli ayam organik. So mungkin dari segi faktor-faktor toksin ni, biasanya kalau yang selalu buat demo, dia tahulah nak bercerita tentang 4 penjuru toksin masuk dalam badan kita. Sama ada kita boleh kontrol ataupun kita tidak boleh kontrol. Kalau dari segi pemakanan kita tak boleh nak kontrol. Okey, dari segi udara kita tak boleh nak kontrol, tapi dari segi minuman, dari segi air dan juga dari segi kita punya lifestyle kita boleh kontrol lagi. So ini antara 4 penjuru toksin masuk dalam badan kita. Dari segi pemakanan, dari segi tekanan hidup kita, lifestyle kita, udara yang kotor, tambah lagi hidup kat KL ni memang tak ada pokok, kat kampung banyak pokok, itu beza dia. And then dari segi air yang kotor, lagilah kat Selangor ni air sangat-sangat kotor. Okay, so tanda-tanda awal badan banyak toksin. So anda tengok list ni, cuba tengok adakah beberapa saja yang anda alami ataupun kesemuanya. Cuba tengok orang chat mana yang anda alami. Okay, so nombor 1, rasa letih dan kurang bertenaga. Nombor 2, sering mengalami sakit kepala. So inilah yang Zati alami. Kalau macam bangun pagi, biasanya Zati sakit kepala. Anda tahu ini antara yang Zati tak boleh kontrol, sebab tu Zati terpaksa cari kat Zoo. Terpaksa sebab dah kritikal, rasa bila bangun pagi je dia sakit kepala. Lepas tu dia tak boleh tidur. So bila tak boleh tidur, of course lah kita tak cukup rehat. Sedangkan kita perlu cukup rehat, cukup tidur. Sebab kita nak elak daripada penyakit kronik. Bila tak cukup rehat, lagi cepatlah penyakit kronik boleh singgah pada badan kita. Alright, so lemah daya ingatan, mengalami masalah pencernaan sering sembelit, sama juga macam Zati. Kalau nak cakap pasal sembelit ni, sampai Zati berdarah, kalau buang air besar memang bleeding. Memang bleeding. So memang yelah kita takut lah kan, itu tak normal. Tambah lagi kita ni seorang nurse, kita tahu bila dah jadi macam ni, apa diagnosis dia, maksudnya apa doktor akan buat. Kena masuk skop, sakit. So kita ni bila kita dah jadi nurse ni, macam-macam diagnosis kepala otak ni. Okay, so alhamdulillah sekarang dah tak ada dah berat berdarah ni, memang dah tak ada. Okay, so saya ingat lagi bila Zati seorang jurawat dulu, kalau nak buang air besar, kadang-kadang kita ni bila bekerja, lepas tu masa tu rasa nak buang air besar tu sebelum doktor datang. Rasa macam alamak, macam ni nanti kan bila pergi toilet nanti doktor datang. Jadinya kita tahan kat situ. So jadi tak, kadang-kadang pekerjaan kita ni mengganggu kita punya cara pembuangan tu. Bila kita tahan jadi sembelit lah. Betul tak? Siapa sama macam Zati terpaksa tahan. Kesian dia kan, tahan kencing, tahan buang air besar. Jadinya dia jadi tak normal. Betul Kak Zu, banyak angin. Siapa ni banyak angin? Kak Rose. Macam semua tanda-tanda tu ada. Coach Linda, betul. Kebanyakan kita ada tanda ni. So kenapa anda tak nak memberi kesedaran kesihatan sedangkan rakyat Malaysia berhadapan dengan benda ni? So non-stop lah share. Okay, non-stop share. Bagi tips, bagi kesedaran kesihatan supaya mereka nampak yang kehidupan mereka ni sebenarnya tak sihat. Yang mereka ni terdedah pada faktor-faktor penyakit kritikal. So kita ni sebagai FBO, ini tanggungjawab kita, amanah kita, cabaran kita untuk bagi kesedaran kepada mereka yang mereka tak normal dah. Mereka dah ada alarming dah untuk menerima something yang ujian hidup yang akan datang. So kalau anda boleh bagi kesedaran kesihatan, anda tukar cara fikir mereka, anda seorang yang hebat. Kita seorang yang hebat, betul tak? Kita dengan cara penyampaian kita ni, kita mungkin boleh ubah takdir. Mungkin asbab kita ni, kita keep sharing, kita tak henti sharing, kita ikhlas sharing, kita boleh mengubah takdir orang tu dari segi mungkin kalau dia tak nampak kita ni share tentang supplement, dia tak ambil, so dapat serangan jantung, dapat penyakit, dapat penyakit ni. Tapi kan dia melihat kita ni keep share, dia ubah fikiran dia untuk dia sihat. Rasa ni tak? Rasa memberi manfaat tak pada orang? Okay, so fikir yang baik-baik. Alright. So mengalami masalah pencernaan sering sembelit, mengalami masalah susah untuk tidur, letih tanpa sebarang sebab, lenguh-lenguh sendi, lenguh-lenguh badan. Lepas tu badan banyak badan banyak angin, berat badan berlebihan. Okey, ni antara tanda-tanda awal badan kita banyak toksin.
Okay, so kenali, identify semua ni, and then cepat-cepatlah kita kena, kenapa? Kenapa? Dah identify semua ni, kenalah detox. Detox, alright. Apakah itu detox? Okay, detox adalah proses pembersihan atau penyingkiran segala kotoran daripada tubuh badan kita, kotoran yang terdiri daripada racun atau bahan kimia yang secara tidak sengaja, yang tadi saya cakap, sama kita sengaja ataupun kita tanpa sedar telah masuk ke dalam tubuh badan kita dalam jangka masa yang lama. Sekarang umur anda berapa? Maka 50 tahun baru nak detox, bersyukur. Zati usia 32 tahun baru ada kesedaran, baru Allah turunkan rasa untuk jaga kesihatan. So syukur banyak-banyak walaupun di usia mana anda berada, bersyukur kerana hari ini anda berada pada kelas ini untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang Aloe 8 ni dan juga tentang detox. Alright. So badan manusia ni dia mempunyai sistem detox yang semula jadi, iaitu hati, usus dan ginjal. Okey, dekat sini kita yang silap faham, betul kita memang ada organ tertentu yang terlibat dalam proses detoksifikasi ni. Tapi Zati nak bagi contoh macam ni lah. Contoh jantung kita. Jantung kita memang kita tugas dia adalah untuk mengepam darah ke seluruh badan. Itu tugas dia. Sampai kita mati, itu tugas dia. Okey, tetapi pada jantung itu sendiri ada satu salur darah yang membantu dia untuk mengepam. Sama macam kita punya organ-organ detoksifikasi ni. Dia memang terlibat untuk membantu kita untuk buang segala bahan-bahan kumuh, segala bahan-bahan yang tak elok, segala bahan kimia dalam badan kita. Tapi pada masa yang sama, adakah kita, bagaimana kita nak membantu untuk mengekalkan dia punya proses ni supaya dia tidaklah dia tidak lemah terlalu cepat. Maksudnya kita membantu untuk buang bahan-bahan yang ada, racun-racun yang ada badan kita ni. So kita kena detox lah. Nak detox dengan apa? Okey, nak detox dengan apa? Okey. Kita nak detox dengan aloe vera. Kenapa aloe vera, Santi? Tak boleh ke yang lain? Tak boleh ke lemon? Tak boleh ke timun? Tak boleh. Tak boleh. Sebab dalam aloe vera sahaja ada sabun semula jadi. Okay. So apa itu aloe vera? Nanti just bagi satu definisi lah. Aloe vera atau lebih dikenali sebagai pokok lidah buaya. Nama saintifik dia aloe vera. Nama kampung kita lidah boyo. Alright. So adalah antara tumbuhan semula jadi yang paling banyak khasiat kepada manusia, sama ada untuk kegunaan luaran maupun dalaman. So kebaikan aloe vera ni memang dah diakui sejak 5,000 tahun lalu lagi. Kalau kita lihat kelas-kelas yang sebelumnya, biasanya speaker akan share Cleopatra, Mahatma Gandhi, so ada beberapa orang lagi, Columbus, yang mengamalkan aloe vera ni. Alright. So jika dilihat pada struktur tumbuhan aloe vera itu sendiri, bahagian luar daunnya yang keras dan tebal secara semula jadi memerangkap dan menyimpan air yang kemudiannya berubah kepada bentuk jelly. So ianya adalah satu, kita tahu yang aloe vera ni dia memerangkap air. So kalau anda nampak kat sini aloe barbadensis leaf anatomy, sebab kita guna aloe vera yang special, aloe vera yang terbaik di dunia, iaitu aloe barbadensis Miller. So anda nampak kat sini ada aloe latex yang ni yang membahayakan, iaitu kita ada imodin yang bahaya. So dekat luar ada kita punya kulit lah. Lepas tu kat dalam ni aloe leaf juice. Okay, so seterusnya, okay, aloe vera ni kita tahu dia adalah baik. Tetapi kalau anda lihat, di dunia ni kita ada lebih 400 spesies aloe vera. Okey, dalam 400 spesies aloe vera ni hanya 5 saja yang kita boleh makan. Kita boleh selamatlah untuk kita konsum. Tetapi daripada 5 ni hanya satu saja yang terbaik, iaitu aloe barbadensis Miller. Dan inilah yang digunakan oleh Forever Living. Okey, kalau anda tengok dekat botol kuning pun memang ada dia state dekat situ aloe barbadensis Miller. Okay, so kalau anda nampak dekat sini yang gambar pertama ni, anda lihat ada banyak sangat kita punya komponen-komponen pada satu pokok yang kecil. Kita panggil doktor dan pasu. Okay, nampak tak, sini ada lignin, ada saponin, anthraquinose, monosakarida, polisakarida, ada amino acid, enzim, vitamins, ada minerals. So semua ni ianya membantu. Setiap komponen ni ada fungsi-fungsi dia tersendiri. Okey, ada fungsi-fungsi yang tersendiri. So anda rasa amazing tak? Anda rasa amazing tak bila minum aloe vera? Kerana of course dalam kita punya nutrisi harian, okey, hari-hari pemakanan kita tak lengkap, tak sempurna.
Sebab apa? Mungkin dari segi pemasakan tu masa proses memasak tu dah hilang dah segala khasiat dia. Satu. Tapi ada lagi bahan-bahan racun yang kita masukkan. Kita rasa makan sayur ni boleh menyihatkan badan kita, tapi sebenarnya kita bawa racun sekali. Kenapa? Dalam proses penanaman racun tu ada pesticide, semua tu. Dalam ayam pun ada antibiotik. So semua tu kita terpaksa bawa masuk. Tapi anda lihat pada satu pokok aloe vera ni ada banyak komponen dari segi lignin, lignin saponin. So antara dua komponen Zati suka. Dua komponen ni sebab saponin ni dia ada sabun semula jadi. Kalau bahasa Melayu kita lah sabun semula jadi. Kalau bahasa saintifik adalah saponin. So dia bertindak untuk membersihkan usus kita. Okay, kita ada lignin di mana bila dia bersihkan usus kita, dia akan membawa mineral-mineral ni, kita punya khasiat pada aloe vera ni jauh untuk diserap pada tisu-tisu, pada organ-organ ke seluruh badan kita. Okay, so kat sini juga kita nak just ambil beberapa cerita dari kita punya komponen aloe vera ni. So dekat sini ada kalsium. Dari segi mineral ni ada semua jenis kalsium, fosforus, potasium, semua kita ambil. Kita ada kromium. Tahu yang kromium ni kita boleh membantu biasanya untuk pesakit kencing manis. Kencing manis di mana mereka kadar gula tinggi. So kromium ni dia membantu untuk bagi kita punya kadar gula tu dapat di normal lah, kira dapat di terkadar yang normal. Okay, so and then kita ada magnesium. Magnesium ni untuk proses penyembuhan sangat-sangat bagus. Okay, and then kita ada zinc, semua banyak. Lepas tu dari segi polysaccharida, monosaccharida ni dari segi untuk immunity system kita. And then amino acid ni tak boleh dihasilkan pada badan kita, tapi bila kita ambil aloe vera ni, dia memberi satu mineral tambahan lah untuk kita lebih sihat. Okay, so semuanya dah merangkumi pada satu pokok aloe vera. So dekat sini untuk gambar ekro ni anda boleh nampak kita ada lebih daripada 200 nutritional substance. So ada 20 minerals, 20 amino acid, 12 anthraquinone. So anthraquinone ni dia macam antibakterial lah. Okay, anti-inflammatory, anti radang. Alright. So ada vitamins, ada 8 enzim, ada saponin. Ni semua dah sebut di dalam dekat sebelah ni, sama je. Cuma dia di dalam bentuk, nampak tak? Dalam bentuk aloe vera. Alright, di dalam satu botol aloe vera. So kelebihan aloe vera gel ni kerana tahu yang Forever Living dia monopoli aloe vera dunia, iaitu 92.5% dia punya tanaman. Okay, keluasan tanaman dia memang besar. So 6,500 ekar di Republik Dominikan, so 1,500 ekar di Mexico, 1,000 ekar di Texas. So 3 tempat ni kita punya tanaman aloe vera yang sangat-sangat besar. That's why Forever mampu meletakkan 97.4% pati dalam satu botol aloe vera, pati saja. So yang selebihnya tak adalah air, sikit sangat air. Kenapa? Kerana kita berada pada satu syarikat yang monopoli aloe vera, iaitu monopoli penanaman aloe vera dunia. And then kita monopoli dari segi trademark dia. So kita ada teknologi berpaten, di mana syarikat lain tak boleh tiru pun kita punya pemisahan antara gel dengan kulit untuk memisahkan emoding. So dia punya timing dia 0.5 second untuk pisahkan. So hanya Forever Living saja yang ada teknologi ni. And then itulah antara benefit yang besar yang kita boleh dapat dekat Forever Living ni. Okay. So kita juga kita ada pattern penstabilan 100% aloe vera gel. Okay, so kita tahu yang aloe vera gel ni, aloe vera ni dia akan musnah nutrisi dia dalam tempoh 48 hours saja. Tapi dengan pattern penstabilan daripada Forever Living, ia mampu mengekalkan nutrisi tu dalam tempoh 2 hari hingga ke 5 tahun. Okay, ini antara kita punya teknologi yang company lain tak boleh nak tiru. Okay. So kita ada model, kita pakai model sendiri hari ni. Okay, di sini Zati buat 8 sifat aloe vera. So anda boleh nampak sama juga macam Zati explain tadi. Okay, Zati just sajalah buat poster ni. Okay, so effect of aloe vera on gut cell kita. Okay, effect of aloe vera on gut cell ni. So ini daripada jurnal Zati just share kat sini jurnal daripada dia tajuk Biology Effects of Aloe Vera Gel. So kalau anda melihat dekat sini kita ada glucomannan. So dekat sini kita ada dalam komponen glucomannan ni memang jarang ditemui daripada tumbuhan-tumbuhan lain. So kemudian dia akan membentuk satu lapisan dekat kita punya usus. Okay, so pada masa yang sama
kita nak elakkan, kita nak prevent daripada leaky gut syndrome. Kenapa? Bagaimana leaky gut syndrome ni boleh kita atasi, kita boleh kurangkan risiko. Sebab anda kena ingat, bila berlakunya leaky gut syndrome ni, maksudnya sindrom yang simptom-simptom yang berlaku pada usus kita, macam kembung, macam sakit perut, benda ni boleh lead pada penyakit-penyakit kritikal iaitu kanser usus. Sebab tu kita nak elak benda ni berlaku, iaitu leaky gut syndrome ni, dan kita kena minum aloe vera kalau boleh sebelum makan. Sebab apa? Kita nak berlakunya proses pinositosis. Anda boleh nampak kat sini kat bawah ni dia ada tulis, dia ada garis kat sini adalah proses pinositosis, di mana kita memberi minum pada kita punya sel di usus kita. So kita nak proses ni berlaku, tapi kalau mereka yang gastrik terpaksalah ambil selepas makan. Tapi khasiat tu tetap kita terima, tapi lagi elok kita ambil aloe vera gel ni pada sebelum kita meletakkan makanan-makanan yang lain lah. So masa kita perut kosong. Okay? So nampak tak? Hebat tak? Ini bukti lah bukti kenapa anda kena minum aloe vera. Okay? So kat sini proses yang berlaku dalam kita punya usus ni, anda boleh nampak ni kita punya digestive system kita punya sistem pencernaan kita. So ada tiga perkara kat sini. Nombor satu, anda akan nampak absorption of nutrient. Okay, kita tahu yang kita punya usus ni ada tempat pertama penyerapan nutrisi. Tempat pertama. Okay, jadinya kalau kita punya usus kotor, bagaimana nutrisi dapat diserap? Sebab tu basic pengambilan aloe vera gel adalah untuk kita cuci segala mendapat toksin pada usus kita. So that's why anda kena minum aloe vera gel. Okay, so bila toksin accumulate dekat sini dan kita tak buat apa-apa, kita tak detox. So sebab itulah bila mungkin mak-mak kita, ayah kita, siapa-siapa lah yang pergi hospital, dia terpaksa ubat semakin tinggi, dos terpaksa ditinggikan, dan mungkin ambil ubat kencing manis daripada tablet, doktor tukar pada insulin. Lepas tu ubat darah tinggi daripada 50 mg, doktor tukar pada 100 mg, 150 mg. Kenapa? Kita punya fungsi usus tu dah tak berfungsi dengan baik untuk menyerap kebaikan ubat tu. Okey, sebab tu kita kena detox, kita kena cuci kita punya usus dengan aloe vera supaya proses pembersihan tu berlaku. So kat tiga ni kita nampak cleansing action of aloe vera. Okey. So seterusnya adalah kita nak panjang umur kan. Kita hanya berusaha. Kita berusaha kalau boleh, kita tak naklah sakit terlantar di hospital. Satu hal rasa sakit tu kena cucuk lah. Mungkin 2-3 kali sehari kena cucuk ambil darah. Sebab kita tak tahu keadaan kita di hadapan nanti. Apa ujian kita di hadapan nanti, sakit apa. Kalau anda berada kat hospital, anda tahulah bagaimana betapa sakitnya bila kena cucuk ambil darah. Satu hal, tapi kalau ambil darah tu tak boleh. Nurse kata alamak pakcik, alamak makcik, alamak kak, kena ambil darah sekali lagi ni. Aduh, sakit kepala nak kena ambil darah lagi. Okay, betapa seksanya bila anda sakit. So kena cegah benda ni. Okay, so kesihatan dan memanjangkan hayat bermula daripada usus. So dekat sini anda nampak bakteria usus. Bakteria usus lebih dari 100 jenis, lebih dari 100 trilion, biasanya boleh dikategorikan. Ni dapat sini lah So kita punya 70% of your immune system, kita punya 70% kita punya immunity kita ni adalah datang daripada sistem pengharaman yang sihat. Okay, siapa rasa nak kena minum aloe vera gel banyak-banyak ni? So cuba type 1. Cuba type 1. Tengok siapa dengan Zati ni, 109 orang ni. Okay, so kita tengok pada Kandra, kita thank you Kandra, Kak Caroline, Syamsidah, Kak Zu. Okay, terima kasih. So hari ni minumlah aloe vera banyak-banyak. Tak bahaya, jangan risau, tak bahaya. Okay, so saya explain sedikit kita punya produk aloe vera gel ni daripada Forever Living. Keunikan dia apa dia? Tadi Zati dah bagi tahu spesies terbaik aloe barbadensis Miller. So dalam ni berapa liter Zati? Dia ada 1 liter. Okay. So penanaman organik dari ladang Forever sendiri. Monopoli pasaran dunia 93.5%, dah lebih 43 tahun dah. So maksudnya kita punya company ni kukuh dan selamat. Sebab tu penting kita tahu berapa umur syarikat kita dan dia telah pun masuk berapa buah negara. Dan untuk pengetahuan anda semua, Forever Living dah pun bertapak di 171 buah negara, dah hampir ke seluruh dunia. So kat sini poin ini penting untuk kita bagi tahu, untuk kita meyakinkan orang yang produk kita selamat untuk kita consume untuk jangka masa panjang. Okey, fungsi dia apa dia? Okey, tadi dia tidak explain sikit sebanyak tentang zat lignin, okey, saponin dan anthraquinone, dan ni dia tidak explain. So untuk kita nyah toksin usus dan galak, untuk kita nyah toksin dah usus kita dari segala bahan-bahan kimia, bahan-bahan tak elok ni, dan kita galak sistem pengharaman yang lebih sihat untuk kita
membantu menghasilkan tenaga dan mengenyangkan dari sumber serat iaitu fiber dalam kita punya aloe vera gel. And dia bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun badan, menstabilkan pH badan. So, kita tak nak bereaksi sangatlah. Kita nak stabilkan badan kita. So kita nak menggalakkan proses metabolism. Okay, pentingnya proses metabolism ni untuk kita bakar kalori lah. Kalau tak bakar kalori macam dapat tenaga. Lepas tu kalau tak bakar kalori macam mana? Nak kurus, nanti makin gemuk. So itu penting untuk kita minum aloe vera gel. Okay. Alright, so ini dah dilampirkan lagi bukti-bukti yang anda kena yakin. Bukan anda saja, tapi kepada orang luar sana supaya mereka buat keputusan tu tanpa was-was. Okay, untuk mereka membeli tu tanpa was-was lah. Selamat ke ni? Betul, selamat sebab kita ada scientific board dan juga pengiktirafan antarabangsa. Okay, so dekat sini kita ada Dr. Roger A. Clements. Dia pakar dia apa? Dari biochemistry dan nutrition expert. So kita punya doktor ni pengalaman mereka lebih pada 30 tahun. Okay, lebih pada 30 tahun. So kita ada Dr. Wallace Hayes. Dia adalah toksikologis yang dah mengkaji toksin ni, dia kaji. Dia ada buku yang sangat-sangat tebal. Ini berdasarkan tadi tak pernah baca, tapi berdasarkan pada kita punya leaders yang beritahu lah, yang jadi speaker, beritahu yang memang dia ada seorang yang pakar yang mengkaji tentang toksin. Dia adalah toksikologis. So Dr. Peter Pressman, medical doctor dan researcher. So anda melihat ketiga-tiga orang doktor ni, anda rasa yakin tak? Maksudnya bukan orang yang sembarangan. Scientific board ni bukan tak semua company yang boleh ada scientific board. Tapi kita ni salah sebuah syarikat. Maksudnya yang ada pengiktirafan ni. Okay, pengiktirafan antarabangsa di mana kita ada ISC iaitu International Aloe Science Council. Syarikat pertama yang mendapat ISC ni. Di mana kita nak bagi tahu yang kita punya aloe vera ni selamat. Kerana apa? Aloe vera ni ada racun. Kenapa racun? Kerana dalam aloe vera ni ada getah yang berbahaya yang boleh menyebabkan kepada kematian, yang boleh menyebabkan kepada kegagalan organ. Okay, so kita selamat. Dengan apa? Kalau nak consume aloe vera, make sure anda melihat pada pengiktirafan IASC ni, International Aloe Science Council. Pokok yang kecil ada pengiktirafan. Okay, so kita ada kosher di mana produk kita tak ada bahan kimia setitik pun. Okay, so selamat untuk jangka masa panjang. Alright, kita ada halal ivanka, kita ada lipin bani, maksudnya kita tidak mengkaji pada haiwan-haiwan. Alright, so seterusnya adalah okay, kita masuk pada program aloe dah pukul 10 dah. Sebelum pukul 10 kita berhenti. Okay, apakah aloe? So topik malam ni, apakah aloe? Ada suka aloe ni? Ada suka hari pertama, hari kedua dia. Alright, aloe adalah, okay, sebelum tu tanya siapa yang pernah buat aloe? Cuba type 1 ataupun siapa yang tak pernah buat aloe? Cuba type 2. Aloe ni maksudnya adalah program detox badan secara besar-besaran dalam masa 8 hari sahaja. Wow tak? Wow tak? Cuba type wow kat orang. Kalau wow, type wow. Ramai yang dah cuba. Okay, so Kak Ki dah, kalau tak buat ni memang bukan pengguna Tega lah. Wow sangat Kandra. Okay, siapa? Rihanna tak buat lagi. Rihanna kena cuba. Lepas 8 hari memang rasa wow, hebat. Memang rasa wow. Dia type tu memang wow lah. Okay. So Remark, wow. Caroline, satu dah. Okay, tanya Kak Carol, dah buat aloe. Okay, wajib buat aloe kaki. Okay, so LV, wow, LV. Wow juga. Alright, so ramai yang sudah mencubanya. So antaranya adalah, okay, ini banyak lagi sebenarnya. So ini antara kita nak tunjuk yang ini bukan program yang biasa-biasa. Bukan yang tak ada orang buat. Ramai yang buat. Kalau boleh mungkin kita tak boleh nak buat aloe. Kita boleh buat aloe, tapi mungkin kita tak boleh nak buat aloe 30. Maksudnya 30 hari minus botol sehari. Ataupun aloe 365. Masa setahun minus botol sehari. Mungkin kita tak mampu nak buat, tapi kita cubalah untuk buat aloe di mana satu hari satu botol mungkin kita boleh buat setahun 2 kali ataupun setahun 3 kali. Mungkin kita tak mampu nak buat sepanjang tahun. Tapi at least ada tempoh setahun ni kita ambil masa untuk kita buat aloe. Macam kita puasa setahun sekali kan. Itu kena buat, itu wajib. Tapi ni kita wajibkan kita untuk kita buat aloe. Okay, aloe juga adalah program 8 hari untuk reset. Kita nak refresh body kita ni. Dah bertahun-tahun simpan toksin, kita nak
reset, kita nak refresh balik body kita ni untuk struktur kesihatan dalaman badan seseorang lah. So aloe juga adalah cara untuk kita turunkan berat badan dalam masa 8 hari tanpa plan diet yang menyusahkan. Okay, wajib. So sebab tu alang-alang dapat aloe ni, kita kontrol diet kita. Tak ada, jangan kita makan mengarut-ngarut dalam tempoh 8 hari ni. Dia beza dengan kelinan. Kelinan dia ada dia punya regime dia. Tapi aloe ni dia tak ada regime dia. Maksudnya just minum aloe vera 1 botol 1 hari. Tapi kalau kita rasa, kalau niat kita buat aloe ni sebab kita nak turun berat badan, buatlah makan sarapan. Sebab apa? Kenapa kena makan sarapan? Sebab kita nak elakkan kita ni makan berlebihan pada lunch. So itu pentingnya kita, makanan ni ada timing dia, ada sistematik dia. Okay, makan lunch, makan petang, makan dinner. Okay, so dah kita makan tu, kita kurangkanlah portion dia. Kita ambil apa? Suku-suku separuh. Okay, ambil nasi ikut kita punya genggam tangan kita. Ambil sayur separuh pinggan. Ambil ikan so sebesar kita punya tapak tangan ni. Ambil portion protein. So ikut. So alang-alang lagi dah buat aloe, tambah lagi dah kita punya suplemen yang lain. Kita ada apa? Kita ada fiber untuk kesihatan jantung kita, untuk kita kempiskan perut, semualah untuk kecil manis darah tinggi, fiber bagus, aloe vera pun bagus, tambah lagi nutrisi yang hebat. Suplemen hebat yang ada kat Forever Living ni, tambah ada bipolen untuk metabolism kita. Apa lagi ada cuba tak orang chat, apa lagi? Jangan tak yang tak ada pula sekarang. Kita ada susu Forever Light untuk kita bagi rasa kenyang. Alright, so kita ambil semua di samping. Alright, so aloe juga adalah resepi awet muda yang diamalkan oleh ABO di Jepun. Okay? Iya ke? Betul ke resepi awet muda yang diamalkan oleh Jepun? Ada testimoni ke? Okay, Zati nak tunjuk testimoni orang Jepun. Okay. Sekejap lagi Zati tunjuk. Aloe berasal dari mana? Okay, berasal dari negara Jepun. ABO Jepun yang terawal mengamalkan aloe. Sebenarnya 365 hari mereka mengamalkan aloe vera gel setiap hari. So aloe 30 dan aloe 365 lah. Tak bahaya ke minum banyak aloe vera gel ni? Minum 1 botol 1 hari atau 1 liter 2 liter. Sebab aloe vera gel di Jepun dia 2 liter. Okay, macam kita 1 liter kan, tapi di Jepun dia 2 liter. Tak bahaya ke? Tak bahaya. Okay, jangan risau, tak bahaya. Kalau bahaya dah lama dah company ni dah mati, dah tukar produk dah tukar nama dah. Dah tukar nama company lain dah. Okay, so tidak bahaya kerana ABO di Jepun lebih awal dari kita mengamalkan, terbukti mereka makin awet muda, makin sihat dan makin cantik. Siapa nak macam orang Jepun? Siapa nak orang Jepun dah lah maju. Sihat pula. So umur sudah 80 tahun tapi nampak seperti 40 tahun. Betul Kak Azul, join CDS ada coach untuk anda untuk di-guide lah. So okay, coach tu dah datang dah ni, coach CDS dah masuk dah ni. Kena ada me plan. Okay, so tengok seterusnya adalah best join CDS best. Ini adalah top country, ini bukti. Nombor 1 Jepun. Nombor 1 Jepun. Kita bagi bukti malam ni, kita bagi bukti. Okay, Jepun adalah top 1 country penjualan aloe vera dunia. Orang Jepun ni populasinya dah panjang umur. And then 60% produk aloe vera ada di pasaran Jepun. Maksudnya mereka memang menggunakan aloe vera gel ni dengan tegar. Memang mereka guna, memang mereka minum. Okay, so kita lihat hasilnya. Nampak tak? Ini antara testimoni iaitu Kiko Kobuna. Kiko Kobuna ni masa usia 35 tahun dia memang ada thalassemia. Dia berdasarkan daripada faktor, berdasarkan kondisi dia, kondisi penyakit dia yang kronik thalassemia ni, doktor cakap dia tak sempat pun untuk dia sambut hari jadi pada usia 40 tahun. Tak sempat. Okey, tapi Kiko Kobuna ni dia ubah cara makan dia. Dia jaga cara makan dia lah. Kita tahu yang penyakit ni tak boleh reverse, melainkan kita ubah cara makan. So inilah yang Kiko Kobuna lakukan. Diubah cara makan dia dengan detox. Apa yang diambil? Kita nampak tak? Dia ambil 2 botol aloe vera gel. Maksudnya 4 liter satu hari. Sebab 1 botol aloe vera gel di Jepun adalah 2 liter. So maksudnya dia ambil 4 liter satu hari lah. So dekat sini saya nak beritahu yang kita punya aloe vera gel ni selamat. Kenapa selamat? Dia lah daripada doktor diagnose dia, yang doktor cakap yang dia akan mati pada usia 40 tahun, tapi sekarang lihatlah usia dia dah 69 tahun. Nampak tak gambar pada tahun 2007, masa ni umur 55 tahun. Pada tahun 2018 bila Sifu jumpa usia dia masa ni umur 60 apa ni? 60 nampak apa ni? 66 tahun. Nampak tak?
makin cantik kulit dia. Makin awet muda. Dah lah makin cantik kulit dia, makin awet muda, kulit tak berkedut. Dia ada satu gambar yang dia tunjuk tangan dia tak berkedut. Makin masih tegang lagi. Lepas tu semakin sihat. Dah tak ada penyakit kronik dah. Dah tak ada, dah hilang dah. Nampak tak? Selain itu, bukan dia saja yang menikmati. Nampak tak ibu dia? Ibu Kiko Kobunan ni umur dia 93 tahun. Dan masih lagi boleh memandu kereta. So nak tak kita buat business forever ni? Ini yang Zati nak ni. Takkan masa Zati jumpa Kak Azul dulu. Takkanlah aku nak minum seorang. Minum supplement forever ni. Mestilah nak suami minum, mak minum, anak-anak minum. So inilah yang berlaku pada Kiko. Dia sihat, mak dia pun sihat. Ini yang kita buat kat Forever Living ni. Di samping kita memberi nikmat kesihatan pada diri kita beroleh nikmat kesihatan, kita beri, kita jangkitkan, kita beri manfaat juga kepada keluarga kita. Okey? Dan juga dari segi kewangan jugalah. Okay, nak tak? Nak tak sihat macam Kiko ni? Nak tak bertenaga macam Kiko? Nak tak pada usia tua kita masih lagi macam orang, jelah tak ada macam kena orang muda, tapi masih lagi boleh melalui hari-hari kita ni dengan sihat, tak terlantar di hospital. Nampak tak? Nak tak macam ni? Nak. Siti Safar. Nak. Kandra nak. So kena minum aloe vera lah, kena buat aloe 8 lah. Kalau mampu, dia jadi manager, aloe 365 boleh buat. So cepat-cepat jadi manager sebab apa? Sebab dapat 48%, dapat unlimited boleh minum. Kita nak kat Forever ni kita nak unlimited minum produk, bukan setakat unlimited bonus, tapi unlimited minum aloe vera gel. Anda rasailah kehebatan, rasa best gila badan bila anda minum aloe vera gel. Buatlah. Okay, so ini testimoni pada kembar tertua di Jepun, dia masuk the World Guinness Record. Akhirnya nenek tua ni, nenek kita ni dia minum aloe vera pada usia 80 tahun. Bila ditemu bual oleh wartawan Guinness Record ni, dia bawa satu botol aloe vera ni lah, di Jepun. So mereka berdua ni hidup sehingga 110 tahun dan meninggal bukan sebab penyakit kronik tapi kerana penyakit tua lah. Okay, so rasa ada lagi testimoni yang dia tak letak testimoni kucing. Kucing tertua lah, iaitu Spike. Anda nak tak? Mesti semua nak sihat kan? So cepat-cepatlah kita sedar yang kita ni kena jaga makan kita. Janganlah, memang kita detox, tapi pada masa sama kita jaga juga lifestyle kita dan juga cara makan kita. Ada lagi orang Jepun, nampak tak? Cuba anda zoom sikit. Kalau pakai telefon cuba zoom sikit. Kita tak nampak ke tak zoom? Okay, nampak tak usia? Yang ni 60 tahun gambar ni, 60 tahun. Nampak muda, 60 tahun nampak kuat lagi. 66 tahun Kiko. Nampak tak? Nak tak macam ni? Orang perempuan suka lah. Betul tak? Orang lelaki dia boleh makin tua dia makin hot dah. Tapi orang perempuan ni sama setuju, orang lelaki makin tua makin hot. Tapi orang perempuan makin tua makin tua lah. So orang perempuan sebab apa? Mereka stres. So anda janganlah layan diri anda dengan stres. So jaga diri, sayangi diri. Okay, so nampak tak kat sini 58 tahun. Ni 47 tahun. Ni 50 tahun. Semua tua-tua dah. Ni ikutkan dah 40 tahun ke atas dah kiranya dah nampak dah kita punya penuaan tu dah nampak. Okay, so kita nak murid yang ni 50 tahun. Yang ni 58 tahun, 60 tahun. Nampak macam kuat lagi. Yang ni 83 tahun ya. Yang ni best ni. 83 tahun, 65 tahun. Allah Akbar. Kerana apa? Kerana minum aloe vera gel. Simu pun nampak muda. Simu umur 49 tahun kan? Rasanya 49 tahun. Nak tak awet muda? Kekal sihat, kekal cantik, kekal awet muda. So buatlah aloe 8. So pilih timing setahun, kita cuba buat mungkin 2 kali atau 3 kali ataupun nak buat banyak kali pun tak kisah. Alright. So nak tak tengok? Ini orang perempuan suka dah ni. Okay. Apa dah? Alamak. So 1 hari 1 botol, 8 hari 8 botol. Day pertama, aloe vera gel berkenalan dengan badan. Dengan day 2, aloe vera gel dia berkawan dengan badan. Tapi setengah-setengah orang dia berbeza sikit cara kawan ni, cara berkenalan dia macam Zati dia kasar sikit. Kadang-kadang Zati kalau buat aloe 8 ni, hari pertama, hari kedua dia layan Zati kasar sikit. Okey, kerana apa? Pukul 3 pagi masuk toilet. Ada orang dia akan tanya sebelum dia beli aloe vera, kerap pergi toilet ke? Of course lah kerap pergi toilet. Kalau tak pergi toilet macam nak buang toksin. Tapi dia bukan laxatif, tapi kita ada laxatif yang asli. Kita bukan laxatif tiruan, tidak. Kita ada laxatif yang asli daripada aloe vera itu sendiri. Sebab apa? Kita nak buang segala toksin. So hari pertama, hari kedua ni siapa macam Zati? Layanan keras daripada aloe vera gel. Dia berkawan cara keras. Tak kenal maka tak cinta, betul tak? Okay.
So memang kasar Coach Linda. Tapi hari ketiga ni dah okey. Biasanya hari pertama, hari kedua dia memang kerap pergi toilet tapi rasakan badan akan rasa best. Pukul 3 pagi pun dia akan masuk toilet. Tapi hari ketiga tak ada dah. Hari ketiga dah tak ada. Dia sekali satu hari je. Sekali sehari je untuk pergi toilet. Okey, bermula proses menyah toksin. And then hari keempat dia start buang toksin dalam usus. So ni macam sebenarnya kebanyakan ni organ-organ detox kita. So inilah bantuan-bantuan yang diberikan oleh aloe vera gel terhadap kita punya organ-organ detox ni. Ini patut kita kena minum. Jangan kita kesian badan kita. So kita kena beri hadiah. Kita kena gotong royong lah kiranya dengan badan kita. Badan kita ni kita nak tumpang lama. So ini caranya kita melayan baik badan kita. So untuk hari kelima kita buang toksin dalam hati. So dia step by step lah cara pembuangan toksin ni ikut kita punya organ. Alright, so buang toksin dalam buah pinggang hari ke-6, buang toksin dalam kulit dan akhir sekali pada hari ke-8 buang toksin dalam darah. So ini highway kita, highway yang paling penting untuk bawa segala nutrisi, segala oksigen yang baik. Okay. So nampak tak kenapa kena minum 8 botol. So hari ke-8 dah rasai sendiri. Okay, setiap rasai sendiri lah. Okay. Okay, kelebihan aloe, kita nak menyah toksin seluruh badan, inilah basic dia. Kenapa kita kena minum aloe vera? Sebab kita nak buang segala toksin dalam badan kita yang dah lama kita simpan, yang dah berpuluh-puluh tahun, macam Zati 30 tahun dah simpan. So kerana Kak Zati nak buang segala toksin yang boleh menyebabkan kepada penyakit. So kita nak memperbaharui seluruh sel. Kenapa pentingnya untuk kita memperbaharui seluruh sel? Kalau kita belajar healthy triangle, kita nampak ada healthy cell dengan unhealthy cell. Bila sel kita sihat, so proses dia tu, kebolehtelapan dia tu untuk buang toksin lagi elok, untuk dia memberi fungsi tenaga tu lagi hebat berbanding dengan sel yang tidak sihat. So anda kena ingat, kita punya sel ni dia ada tempoh kitaran hidup dia. Sel-sel yang sihat dia ada tempoh kitaran hidup dia. Dia dari segi pertumbuhan, pembiakan dan proses kematian. So 3 ni dia akan berlaku. So sebab tu kita kena minum aloe vera gel untuk fungsi sel yang sihat, untuk pembentukan sel yang sihat. Kita tak nak nanti daripada 3 kitaran ni dia stop dekat bahagian pembiakan. Kalau dia stop dekat bahagian pembiakan, bahaya. Berlakulah proses di mana kanser lah. Tahu tak kanser ni apa? Di mana pembiakan sel tu berlaku secara membiak, dia tak mati. Itu maksudnya. So bila kita minum aloe vera gel ni, kita nak biar berlaku jangka hayat dia ni adalah betul. Dia punya sistem tu betul, sistematik. Okay, sebab tu anda kena minum aloe vera gel untuk fungsi sel yang sihat. Ingatkan kita punya sel-sel ni berapa trilion? Siapa ingat? Cuba tengok orang chat. Berapa terbina daripada trilion sel-sel baru membentuk jasad. Tisu organ. Sebab itulah itu masuk kelas healthy triangle lah. And then kita nak menguatkan pertahanan sel kita. Bila sel sihat, tisu sihat, organ sihat. So kita punya benteng pertahanan kita ni tak adalah kita mudah sakit. Okay, tak ada kita macam sekarang ni pasal pandemik COVID. Kita nak elakkan benda tu, kita kena. Bila dah kena, kita nak elakkan keterukan tu. Sebab tu kenapa kita kena minum aloe vera gel. Ingatkan 70% daripada usus yang sehat. Okay. So kita nak membekalkan nutrien yang diperlukan. Kita flashback balik. Dalam aloe vera gel tu ada 8 sifat dia. So itulah yang kita nak bekalkan pada pada sel-sel tisu kita. And then nutrien diserap baik oleh badan. Bila dah dibersihkan, bila proses detoksifikasi itu berlaku, saponin buat kerja, ada lignin ambil alih. Itulah antara 2 benda dah yang paling penting. Lepas lignin ambil alih, maka segala nutrisi akan diserap sehingga jauh menuju ke sel-sel lain, iaitu ke organ, untuk kita dapat kesihatan yang optimum. Best tak kelebihan aloe ni? Best tak? Apa-apa pun kita nak bagi sel kita sihat. Sebab daripada sel lah penyakit datang. Inilah kelebihan aloe sebab dia rawat hingga ke sel. Dia rawat akar, dia rawat punca. Dia bukan rawat simptom. Tidak, dia rawat akar, dia rawat punca. That's why buat aloe ni minum tanpa had. Buat sungguh-sungguh forever living ni. Buat sungguh-sungguh biar ada duit banyak. Boleh minum, boleh minum hari-hari. Okay, ini dah perasaan bestnya. Bila ada duit banyak boleh minum tanpa had. Suplemen yang terbaik di dunia ni. Terbaik, okay, terbaik. Okay, cara minum bagaimana? Cara minum bagaimana? Siap bagi rejim lagi. Tak kisah minum macam mana. Tak kisah. Asalkan 1 hari habis.
1 liter tu. Tapi agak-agak lah kalau mampu minum satu. Kalau macam Kak Azura itu dia minum satu botol terus panas. Okey, panas. So kita elakkan lah. Bukan kita elakkan, maksudnya kita minum berperingkat lah. Okey, kita mungkin pagi pukul 8 pagi. Perut kosong Lepas tu pukul 10 pagi. 200 ml, 200 ml. Pukul 1 petang, pukul 5 petang, 8 malam. Ataupun boleh habis ke 1 liter average dia makan sehari, atau nak minum sikit-sikit pun boleh. Tak ada masalah, nak minum 4 kali sehari pun boleh. 250 ml setiap kali minum. Tak kisah, asalkan habis. Okey? Dapat tak rejim ni? Di samping ada gaping timing tu, ambil air kosong kalau boleh 2 liter sehari. Pinjam poster CDS. Okey, Kak Yus pinjam poster CDS. Kerana apa? Macam mana kita nak keluarkan toksin kalau kita tak minum air? So ia adalah simptom yang baik bila kita ulang alik pergi toilet, pergi kencing, pergi buang air besar. Itu adalah simptom yang baik lah. Kenapa kita nak buang segala toksin? So ingat tak Dr. Adibah cakap, lagi suka penyakit datang kalau mereka tak minum air masak. Kita ni dah tak minum air masak. Detox pun tidak. Dua-dua ada. Okey, tapi hari ini kita balik kat Forever Living, dua-dua kita boleh tapau. Detox dengan minum air masak. Yang ni kena rajin minum air masak ni. Kena rajin. Manfaat aloe. Manfaat aloe membersihkan usus, mengurangkan beban usus. Kesian usus kita ni, kesian. Kesian. So hari ni kita bantu bersama-sama dengan badan kita ni. Tuan badan ni jaga usus ni. Rumah yang paling kita kena jaga untuk kita elak penyakit kronik. Dah kena nak reverse, aduh. So kita sama-sama, kita sama. Kalau dah kena juga nak macam mana, itu semua adalah takdir. Okey, kita berusaha dapat turunkan berat badan yang ideal. Okey, yang nak turunkan berat badan, kita ada program khas CDS. So memang testimoni banyak. Okey, ada result dia, ada coach dia. Okey, meningkatkan sistem imun dan menggalakkan metabolisme. Mencegah penyakit dan obesiti. Kena ingat obesiti ni boleh bawa banyak penyakit. Kencing manis, darah tinggi. Semua penyakit 4 serangkai, 5 serangkai semua dapat. Okey, kena ingat bila kita dapat kencing manis, kanser lagi senang nak dapat. Okey, sebab apa? Gula adalah makanan kanser. Dapat buang angin yang berkumpul dalam badan. Kena feel it. Hari pertama minum aloe vera gel. Oi, memang rasa badan ringan. Angin keluar. Ini yang paling best. Okay, so dapat buang angin yang berkumpul dalam badan. Cegah craving, makan benda manis. Zati dulu suka minum air manis. Tea Life. Dekat rumah Zati ni baru buka tau. Dulu lah masa tak kenal Forever Living lagi. Tea Life baru buka kat Petronas sebelah rumah ni. Oh, memang seronok gila. Seronok gila sebab Zati suka minum Tea Life. Pantang lihat Tea Life, pantang. Tapi alhamdulillah bila dah minum aloe vera gel ni, memang minum Tea Life tapi tak dah sekerap dulu. Kalau dulu seminggu tu 3-4 kali minum Tea Life. Bahaya pada dia punya bubble tu manis. Tapi alhamdulillah bila minum aloe vera gel, dia minum manis tapi tak adalah sekadar untuk kita inilah sekadar untuk rasa je, tak adalah dia pelahap sangat kan macam sebelum ni. Nampak beza dia. Okey, so mengurangkan pengumpulan lemak, dapat kempiskan perut yang boroi. Bahaya boroi ni bahaya. Okey, so lemak-lemak yang kita tak perlu. Dapat buang jerawat dan jeragat. Okey, kita kena ingat kadang-kadang kenapa jerawat tumbuh, sebab kita toksin berlebihan lah dalam badan kita ni. Okey, cerahkan kulit yang kusam dan tak sekata. Dia automatik. Bila kita ambil Suppliant Forever Living ni, dia bersih dalaman dan dia terselah pada luaran. Tambah lagi kita pakai produk-produk Forever iaitu untuk skincare lah. Tambah lagi. So kombinasi yang baik iaitu dalaman dan luaran. So Forever Living ada head to toe produk. So rawat masalah pengharaman dan macam-macam lagi lah. Okay, macam-macam lagi. Saya makin craving air suam. Oh, bagus remote. Sejak Ahmad ABG tak hendak sudah craving Tea Life. Okey, betul. Betul. Sejak Ahmad ABG dah tak ada lagi craving minum manis. Betul. Okey. So ini testimoni dia. Jadi dah nak ke kemuncak dah ni, dah nak habis dah ni. So ini adalah testimoni daripada Wish Academy sendiri, daripada coach Kak Yus, JIT Yusida. So nampak anda boleh screenshot, so lihatlah. Okay, kita ada Kak Ros. So kita baca sikit lah. Kak Ros cakap rezeki berbaloi kali ni bersama GLT Yuslida berbaloi 24 kilo turun. Walau hanya 8 hari, badan lebih bertenaga, perut sentiasa rasa kenyang. Nak tak? Buat kerja sampai tak rasa nak makan. Badan rasa ringan, pembuangan sangat lancar, kulit semakin glowing. Package.
package dapat. Ibu cakap apa? Usia 66 tahun dah ibu ni. Kak Ros 50 tahun. Okey, ibu cakap dulu ibu banyak angin dalam badan. Dulu selalu panggil orang urut badan. Tapi sekarang dah tak payah dah. Minum aloe vera gel dah. Angin boleh keluar. So penyakit lama semua dah tak ada. Ibu dah tak payah makan ubat lagi. Jumpa doktor, doktor kata semua dah cantik. So kita ada Kak Zu, ada Ain, ada apa lagi? Hidayah, ada Pika. Pika ni apa ni? Cik Pika. Ini ada testimoni, beberapa testimoni yang ada pada kita punya coaching di bawah Rich Academy. Dan juga ini juga daripada Amira. Daripada coach Amira. Dia bawa, dia tiru Kak Yus. Dia coach yang memang betul-betul tiru Kak Yus. So ini untuk tim Amira sebelum ni. Untuk Aloe 8. So kita juga dapat menurunkan banyak kilo juga ni. Okay. So ini adalah last slide pada Zati. So join CDS sentiasa berjalan. Okay, kita akan ada grup khas untuk bantu anda dari segi pemakanan, dari segi ilmu-ilmu. Kenapa anda kena sarapan, kenapa anda kena ambil kita punya break, kita punya timing pukul 10 pagi, kita punya itulah kena ambil pukul 12 ada timing dia. Lupa kat berapa pukul 10 lupa dah saya. Okey. Snacking, kita kena ambil snacking. So semua ni diberi ilmu tambahan. So anda join CDS, insya-Allah anda akan dapat banyak ilmu dan juga result yang dah ramai dah yang dapat. Ada segi coaching di bawah GAT UC Ottoman, dan kita ada ramai coach yang membantu dalam program ni. Okay, so kenapa anda kena ikut program yang dibuat ni? Kerana dia berdasarkan produk yang ada. Jadinya kalau kita stick on program yang Kak Ish buat ni, insyaAllah kita membantu dari segi, of course dari sisi kita jugalah. And then kita brandingkan tentang program ni. Maksudnya mungkin kita boleh jadi coach ke, mungkin boleh mesej Kak Ayus nak jadi coach ke. So kita faham kenapa kita jadi coach, mungkin ilmu lebih kat situ. Okay, and then kita ada juga SYJP. So bulan ni masih ada, ni ada bulan ketiga, dia start pada bulan 9, 10, 11. So dah 3 bulan 3 bulan dah start start your journey ni. Okay, so pastikan promote habis-habisan untuk SYJP ni, sebab jimat hampir RM412 dan di samping tu Zati tak poster lupa nak letak, kita ada lucky draw. Okay, lucky draw hampir RM20,000 kita punya reward untuk lucky draw pada bulan 1 nanti. So sebarkan semua ni, buat habis-habisan untuk kita finish strong pada tahun 2021, guna sebaik mungkin apa-apa manfaat yang disediakan oleh company daripada Rich Academy, guna sebaik mungkin, insyaAllah kita boleh finish strong pada tahun 2021 dan kita start strong pada tahun 2022. So terima kasih pada semua. Kepada semua yang stay bersama dengan Zati malam ni sehingga pukul berapa dah? Tepat 10.30. Okay, terima kasih kepada yang hadir 110 orang malam ni. Zati harap anda sedikit sebanyak dapat ilmu. So Zati mungkin ada kekurangan yang Zati kena top up lagi. So ini antara platform Zati untuk memberi yang lebih baik. Sebab tempoh Zati ni mungkin daripada 30 tahun Zati seorang yang introvert, yang tak tercakap. So dalam tempoh 2 tahun ni ada platform Zati untuk belajar bercakap. So terima kasih. Maafkan Zati mungkin ada silap terkurang kat mana. Zati harap anda dapat sampaikan kepada tim anda tentang Aloe 8 ni, masing-masing bila kita dah dapat ilmu, kita dapat dan kita buat dan kita ajar. So ini yang JAT ajar pada kita. InsyaAllah semoga kita semua berjaya dan kita dapat yang terbaik, percaya pada diri. Okay, itu daripada Zati. Terima kasih. Zati serahkan stage Zoom kepada Kak Zu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih CBM Izzati. Masya Allah, hebat tak daripada CBM Izzati. Banyak tak ilmu kita dapat malam ni. Banyak tak perkongsian dapat malam ni. Dan yang paling best sekali, terima kasih juga kepada semua yang share you all punya testimoni, you all punya perasaan, apa yang berlaku pada diri you all bila you all mengambil atau mengamalkan aloe vera dan buat Aloe 8 ni. Tahniah pada diri sendiri dan juga of course, tahniah kepada speaker kita pada malam ni yang sangat hebat, CBM Nur Izzati Ghazi. Dan kita doakan beliau untuk settle 2.5k cc tahun ni.
Amin amin ya rabbal alamin insyaallah. Okay, and then Kak Zu kupaskan sikit lah, tak banyak sebab kita pun dah di hujung-hujung. Kalau boleh kita tidur awal supaya kita punya hormon kita balance, okay? So, yang paling kita kena ingat sekali 8 faktor aloe vera, 8 sifat aloe vera. Ini memang kena ingat. Mentor Dato' Desmond Kong pernah cakap, GLT Yusida Osman pernah cakap, memang kena ingat 8 sifat aloe vera iaitu saponin, lignin, anthraquinone, mono and polysaccharida, amino acid, enzyme, vitamins dan juga mineral. Yang tu you all elaborate nanti. Ilmu tu penting, okay? And then jangan lupa Elo8 ni kenapa kita kena buat 8 hari dan daripada mana? Of course daripada Jepun. Kita tengok tadi testimoni yang sangat kuat daripada Jepun. Dan juga Jepun merupakan negara nombor 1 jualan aloe vera tertinggi di dunia. So takkan you all tak percaya lagi kalau orang Jepun boleh dapat sales yang paling tinggi. Of course sebab dia orang amalkannya ni lah aloe vera, bukan Elo8 lagi dah. Elo 365. Kita ada FLP 360 tapi Jepun dia buat Elo 365, okay? So jangan lupa aloe vera hari pertama. Alah Kak Zu, apa hari pertama tak ada apa-apa pun. Memanglah macam si Bemi Zati cakap tadi, dia baru berkenalan. Macam kita kenal-kenal orang lah, takkan kau nak tepuk tampar dah kan? Malu-malulah dulu kan berkenalan. Lepas tu dia kawan-kawan. Lepas tu baru dia nak start proses, nak start engine. Dan jangan lupa kita tadi dah banyak kita punya organ yang memang untuk detox sendiri. Dan si Bemi Zati dah explainkan, dia akan detox satu persatu. Usus, hati, kidney, kulit dan juga darah kita yang paling akhir. Sebab apa? Ini yang akan jadi kita punya highway dalam badan kita, okey? Dan yang paling penting, kenapa detox tu penting? Sebab dia nak perbaharui kita punya sel, yang itulah yang mana kita boleh dapat hashtag nak sihat, nak cantik, nak kurus, jom join CDS. Nampak tak dijual sekali okey. So jangan lupa macam si Beni Zati cakap tadi, CDS cabaran detox sihat program kita berterusan sampai bila-bila, mengikut apa saja produk yang sedia ada. Jangan risau, alamak saya nak buat clean line tapi tak ada artik C. Jangan risau, kita buat ikut apa produk yang available. Dan yang paling best sekali, bila you join CDS, you akan dapat meal plan, you akan dapat coaching, you akan dapat support group. Yang paling bagus, you nak makan pun di-review. Betul ke tak you makan ni? Itu yang bestnya CDS. Dan yang paling penting, you akan dapat touchdown daripada GLT Yusida sendiri sebagai pakar kuruskan orang dan juga coach-coach yang sedia ada. Kalau you nak jadi pengguna sebagai dalam program CDS dan you juga berkemampuan untuk menjadi coach pada satu hari nanti. Nampak tak? Rich Academy bukan sekadar melahirkan testimoni pengguna, tapi Rich Academy bakal menyediakan anda untuk menjadi seorang coach, seorang leader dan seorang speaker dunia. Okay? So, itu saja daripada Kak Zu dan Izzati untuk malam ni. Salam apa Salam Elo8 daripada Kak Zu. Semoga malam kita akan jadi malam yang lebih baik lagi dan esok hari-hari yang mendatang dah hari yang lebih baik lagi. Okay, so itu saja daripada Kak Zu, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk daripada Kak Zu sendiri. Dan semoga you all semua capai target bulan ni dan juga bulan-bulan akan datang, insya-Allah, dan kita nyanyi sama-sama.
Ada lagi? Ada. Oh. Ada lagi. Keluarkanlah sayapmu wahai elang, karena kaulah juara dunia. Rasa gentar pada rintangan, Kaulah kebanggaan mereka. Hebatkanlah semangatmu, ada yang mencinta. Tengok ni kan ada yang lain. Mereka menanti sejak sebagai juara. Karena kau juara. rasa juara. Yes. Go. Melesat. Angkat Bang Yusuf. Semangat. Terima kasih Kak Zul, terima kasih Zibi Amizati. Bye. Allah.